Assalamualaikum, salam sejahtera. Bersama saya di dalam podcast Sabah Info, saya Rasmalizan. Pada hari ini kita akan bersama dengan tetamu yang bukan calang-calang tetamu pada kali ini kita jemput Cikgu Azrul ataupun Tuan Azrul bin Ibrahim. Cikgu Azrul ini adalah naib kepada Ketua Pemuda Gagasan Rakyat Sabah. Dan ya, Cikgu, selamat datang ke dalam podcast kita pada hari ini, episod kali ini. Dan saya rasa kita akan perkenalkan serba sedikit tentang Cikgu Azrul ini. Yang setahu saya lah. Okey, Cikgu Azrul ini dulunya merupakan Presiden Majlis Perwakilan Pelajar di Universiti Malaysia Sabah pada tahun bila tu Cikgu? 2008, 2008-2009. Dan daripada situ digilap Cikgu. Dan sehingga sekarang lah. Tapi antara perkara hebat yang saya lihat apa yang Cikgu Azrul buat adalah dia mendesak KPM supaya memberikan posting kepada rakan-rakannya yang lain, barulah dia masuk kepada postingnya sendiri. Cuba cerita sikit Cikgu. Ya, terima kasih Saudara Ras, terima kasih Sabah Info atas undangan. Ya, saya seperti yang disebut tadi, saya merupakan Naib Ketua Pemuda Gagasan Rakyat. Saya membantu YB Datuk Fairuz Rendan yang juga merupakan pembantu Menteri Belia dan Sukan Negeri Sabah yang dilantik oleh Presiden Parti Datuk Seri Panglima Haji G sebagai Ketua Pemuda. Seperti yang Saudara Ras sebut tadi, ketika di kampus saya dipilih sebagai Presiden Majlis Perwakilan Pelajar UMS pada 2008-2009. Disebut juga tadi kena quote, jadi saya terpaksa sebutlah sikit-sikit. Antara perjuangan kita tu adalah memperjuangkan penempatan guru-guru pada masa itu lebih awal. Dan sampaikan saya sendiri, Saudara Ras, saya sedikit lewat untuk posting berbanding dengan mereka yang kita perjuangkan lah. Tapi memang sudah jadi lumrah seorang pejuang. Apabila kita menjadi wakil kepada ataupun pejuang kepada rakan-rakan, sedikit sebanyak kita kena hadam lah mungkin lumrah ataupun nikmat daripada perjuangan itu. Tapi Alhamdulillah sampai ke hari ini saya happy dengan perjuangan itu. Dan Alhamdulillah hari ini pun saya tengok kawan-kawan yang kita perjuangkan dahulu sudah menjadi somebody. Ada yang sudah menjadi guru cemerlang, ada yang sudah mendaki untuk menjadi insan yang gemilang lah. Alhamdulillah. Begitulah jiwa orang yang berjiwa besar ni, selalunya dia akan banyak pengorbanan lah yang terpaksa dijalankan Cikgu. Okey. So kita terus kepada topik panas kita pada episod kali ini, Cikgu. Menyentuh pasal Cikgu sekarang ni berada di sebagai naib ketua pemuda dalam Gagasan Rakyat. So boleh kita tahu Cikgu pemuda PJRS lah kita sebut pendeknya PJRS. Kepimpinan baru jadi yang barulah. Okey, boleh Cikgu cerita sedikit ke mana dia punya hala tuju ni sebenarnya? Ya, ini soalan yang cukup bagus. Sebenarnya Gagasan Rakyat ni sebuah parti yang telah diambil alih oleh kepimpinan yang ada pada hari ini. Asalnya memang nama dia Parti Gagasan Rakyat Sabah PJRS. Tapi hari ini kita jenamakan sebagai Gagasan Rakyat. Dan Gagasan Rakyat merupakan salah satu parti komponen di dalam gabungan Rakyat Sabah GRS yang membentuk satu pasukan yang pada cukup ampuh untuk memimpin negeri Sabah ke mercu kejayaan. Seperti mana parti yang lain, di Gagasan Rakyat kita ada 3 sayap parti: pemuda, wanita dan juga beliawanis. Beliawanis ni wanita muda. Saya sebut tadi ketua pemuda tu Datuk Fairuz dan saya dipilih sebagai naib ketua pemuda. Dan pada saya visi dan misi pemuda dalam Gagasan Rakyat itu perlu dipacu selari dengan matlamat Gagasan Rakyat itu sendiri dan juga islah yang ada dalam Gabungan Rakyat Sabah GRS, yang mana kita mengetengahkan dan tidak mengesampingkan Sabah First, Sabah Forward, Sabah Prosper. Betul. Yang mana ini merupakan teras dalam perjuangan GRS dan Gagasan Rakyat. Jadi saya memikirkan kepimpinan pemuda Gagasan Rakyat yang dianggotai oleh pelbagai lapisan. Ada yang datang daripada golongan profesional, kita ada ramai peguam yang menjadi ketua pemuda di bahagian-bahagian. Ramai peguam Kita ada doktor, kita ada Waima, kita ada yang academician, doktor pun ada. Guru, penggerak belia, ada juga lapisan-lapisan yang lain, yang mana ini merupakan
satu pasukan yang saling melengkapi, daripada golongan profesional sampai penggerak akar umbi, yang mana apabila kita adunkan kepimpinan ini, saya yakin dan saya optimis pemuda Gagasan Rakyat mampu untuk menawarkan satu kepimpinan baharu, matang, yang menjadi aspirasi kepada perjuangan rakyat Sabah itu sendiri. Sebab hari ini kecenderungan untuk mengetengahkan agenda lokal itu cukup tinggi. Kita tengok rakyat Sabah, terutamanya di kawasan luar bandar, mereka inginkan perjuangan lokal itu diangkat. Betul. Jadi meraihkan aspirasi itu sepatutnya, dan insya-Allah pemuda Gagasan Rakyat akan memperhebatkan agenda untuk mengangkat perjuangan lokal melalui sayap pemuda. Lokal maksudnya ni untuk apa ni, Sabah lah. Sabah. Okey, kalau kita lihat ini ialah kita selingan sikitlah. Model pentadbiran politik Sabah ni dia bertukar daripada dulu dia mungkin ada centralized parti di Semenanjung ataupun di pusat. Selepas tu kita tengok ini just rumors lah by hearsays. Okey, kita tengok macam mana modul Sarawak tu dia berjaya dengan autonominya apa semua, dan kita cuba apply di sini. Itu macam mana tu? Pandangan Cikgu? Ya, itu yang kita tengok perubahan landscape politik negara pasca PRU 14 itu memungkinkan untuk kita melihat ke hadapan bagaimana kita boleh memajukan Sabah dan juga mengangkat perjuangan Sabah itu sendiri. Jadi mau tak mau, Sarawak salah satu negeri yang menjadi model kita. Kita melihat keberjayaan negeri Sarawak sejak dahulu, dan hari ini pun mereka menjadi antara negeri yang dijadikan contoh untuk bagaimana politik itu diperjuangkan di peringkat negeri. Jadi pada saya tidak salah untuk kita mungkin mengambil contoh perjuangan politik di Sarawak dan kita adunkan sesuai dengan keadaan politik di Sabah. Sebab kita tidak banyak beza dengan Sarawak. Betul. Bagaimana kita melihat bagaimana Sarawak boleh memacu negerinya dengan baik sekali. Yang hari ini dalam soal ekonomi pun Sarawak merupakan antara negeri yang ke depan. Sabah pun okey. Cuma ialah beberapa perkara yang kita tengok termasuk juga disebabkan oleh pergeseran politik sejak sekian lama. Jadi yang itu kita tolak tepi. Hari ini kita mau fokus bagaimana Sabah itu boleh dimajukan melalui yang saya sebut di awal tadi, perjuangan untuk mengangkat agenda politik ataupun perjuangan lokal. Sebab apabila perjuangan di Sabah ini pemain-pemain politiknya bersatu dan berpadu, kita akan mendapati bahawa Sabahan ini ataupun politik Sabah ini akan dapat memacu negeri Sabah itu secara keseluruhan, seperti mana negeri Sarawak. Di Sarawak mereka bersatu padu. Betul. Baik di peringkat kerajaan, of course lah, dan hari ini beberapa parti yang di peringkat pembangkang pun sudah menyuarakan untuk bersatu dengan, maksudnya bukanlah masuk dalam komponen parti, tidak, tapi bersama memperjuangkan negeri. Ideologi. Itu yang kita mau di Sabah. Kita di Sabah ada banyak parti. Ya, kalau saya boleh sebut GRS, kita ada Barisan Nasional di sini, kita ada Warisan dan apapun parti. Dan kita mahu perjuangan itu menjurus kepada agenda politik pembangunan. Ideologi politik masing-masing teruskan, tetapi akhirnya kita melihat kepada kepentingan mengangkat politik pembangunan, dan itulah yang saya fikir yang perlu diangkat oleh mana-mana parti yang memperjuangkan ataupun turut serta dalam demokrasi politik di Sabah. Yalah, secara keseluruhannya kalau kita tengok orang masuk ke dalam politik ni menjadi pemimpin, menjadi ketua, sebenarnya perjuangan dia untuk rakyat, demi rakyat. Betul. So itulah dia punya cerita ni. Betul. Baik. Kalau kita lihat Cikgu, berkenaan dengan apa yang terjadi di Semenanjung sekarang, dengan pilihan raya negeri di beberapa buah negeri, apa kesannya kepada Sabah kalau kita tengok sekarang ni? Ya, kita tidak menolak keputusan ataupun apa yang berlaku di Semenanjung itu turut akan memberikan kesan kepada politik di Sabah dan Sarawak. Ya, itu sudah menjadi satu kebiasaan. Dan hari ini kita tahu, hari ini merupakan penamaan calon. Betul. Untuk PRN di 6 negeri. Macam-macam anggaran ataupun pandangan pelbagai pihak tentang siapa yang akan menang dan sebagainya. Dan pada kita di Sabah, kita akan teruskan agenda kita untuk mengangkat pembangunan negeri. Ya, dan kita akan bersama dengan mana-mana pihak yang boleh menawarkan pembangunan di negeri Sabah. Sebab kita tengok saudara Ras di Sabah ni, kita tidak membincangkan soal-soal teknikal macam di Semenanjung. Dia menyebut soal macam mana mau meningkatkan taraf
apa nama apa nama tu internet kepada Yes. Infra. infra 5G, 6G contoh. Tapi di Sabah kita tidak bercerita pasal itu. Kita masih bercerita tentang jalan raya, air, elektrik, Asas. keperluan asas. Asas. Jadi mau tidak mau kita perlu selesaikan perkara itu dahulu. Ini merupakan legacy issue, satu permasalahan yang sejak sekian lama, tetapi kerajaan hari ini bertungkus lumus untuk menyelesaikan, untuk menyediakan jalan dan pelan untuk bagaimana isu-isu yang berkaitan dengan keperluan asas ini dapat diselesaikan. Air, elektrik, kita telah berdepan dengan isu ini sejak sekian lama. Tapi hari ini kerajaan, pimpinan Datuk Seri Panglima Haji G, saya tidak pernah mendengarlah Saudara Ras, Datuk Seri Panglima Ketua Menteri kita ini memberikan respon negatif terhadap isu-isu pembangunan dan sebagainya. Walaupun beliau seringkali dihamburkan dengan tomahan dan sebagainya, tapi beliau relax, tenang, steady. Dan saya tengok gaya kepimpinan Datuk Seri Panglima Haji G ini begitu baik. Dan antara faktor yang menyebabkan beliau diterima oleh sebagian besar oleh rakyat Sabah adalah tindakan beliau untuk tidak dilihat populis. Beliau tidak menonjol di akhbar, di lebih televisyen dan sebagainya, tapi beliau bertindak untuk menyelesaikan isu-isu rakyat. Ada banyak Saudara Ras, ada banyak isu rakyat yang mungkin sebahagian daripada rakyat tidak mendapat gambaran yang jelas apa yang telah dilaksanakan oleh kerajaan pimpinan Datuk Seri Panglima Haji G. Dan mungkin medium seperti ini boleh saya jadikan sebagai platform untuk sedikit sebanyak menjelaskan. Bukanlah kapasiti saya untuk menjelaskan, tetapi mungkin ada isu-isu yang mungkin boleh saya berikan gambaran, terutamanya dalam soal keperluan anak muda di Sabah lah. Baik, stigma yang mengatakan bahawa pentadbiran Datuk Seri Panglima Haji G lemah, tidak bagus apa semua, kerana orang melihat daripada output apa yang terjadi sekarang daripada segi infra seperti bekalan elektrik, jalan raya, gangguan bekalan air, maupun infrastruktur daripada segi pengangkutan awam. Orang cerita kereta api ini bila apa semualah, cerita macam-macam. So, boleh cikgu ceritakan kepada kita dalam episod ini apa yang telah dilakukan sepanjang 2 tahun JRS telah memerintah di Sabah ni? Datuk Seri Panglima Haji G ni dia mula mengemudi kerajaan negeri Sabah bermula September 2020. Belum sampai 3 tahun lah, saya fikir dalam tempoh 2 tahun 10 bulan macam tu lah. Tapi dalam tempoh tersebut Saudara Ras, saya melihat ada beberapa pencapaian yang cukup signifikan yang telah dicapai oleh kerajaan negeri pimpinan beliau. Antaranya dalam soal kutipan hasil negeri. Ini kutipan hasil negeri ni Saudara Ras, dia merupakan antara indikator penting untuk kita melihat kejayaan sebuah kerajaan mentadbir, apa-apa kerajaan lah, negeri ataupun persekutuan. Yang mana kerajaan pimpinan Datuk Seri Panglima Haji G ini 2 tahun berturut-turut telah memecahkan rekod tertinggi dalam sejarah kutipan hasil negeri, iaitu pada tahun 2021 kutipan hasil kita Sabah adalah pada jumlah 5.49 bilion. Itu 2021. Dan pada tahun berikutnya tahun 2022 angka itu telah meningkat lebih besar, iaitu kepada 6.96 bilion, hampir 7 bilion. Jadi ini merupakan tanda awal pencapaian yang cukup signifikan yang dicapai oleh kerajaan negeri pimpinan Datuk Seri Panglima Haji G. Yang mana cikgu menyentuh pasal kutipan yang first pada tahun 2021 5.49 bilion. Perbandingan kita mau melihat perbandingan pula. Bagaimana ke pemerintahan kepada kan ini ketua menteri yang sebelum inilah, sebelum ini. Sebab bila kita menyentuh pasal tinggi, apa yang rendah sebelum itu? Yang sebelum ni kita tengok macam mana? Purata kutipan hasil Sabah sejak merdeka ni Tuan Encik Saudara Ras, kita bermula pada tahun 1963, kutipan kita tidak besar, lebih kurang daripada 5 juta. Dan dia sudah mula meningkat bermula tahun 80-an. Ini bila negara melaksanakan dasar pandang ke timur dan sebagainya, angka itu telah melonjak kepada 1-2 bilion. Dan pada era milenium ini tahun 2000 dan ke atas, kita punya purata kutipan hasil tu pada takat 4 bilion. Sangat lama kita punya kita punya hasil itu berada pada angka 4 bilion, tidak sampai pun 5 bilion. Dia stuck di situ. Dia stuck situ. Tapi Saudara Ras, pada tahun 2020 dia turun. Hasil itu turun dengan cukup signifikan.
Ya, kita tahu 2020 mungkin pergolakan politik lah. dan juga masa pandemik. Kita tidak salahkan sesiapa. Tapi apabila Datuk Seri Panglima Jiji mengambil tampuk kepimpinan pada September 2020, beliau telah melonjakkan hasil kerajaan negeri daripada 3 bilion lebih itu kepada 5.49, dekat 2 bilion peningkatannya. Hampir kepada 2 kali ganda. Ya, betul. Dan pada tahun berikutnya 2022 meningkat sekali lagi. Ini merupakan satu indikator penting menunjukkan kerajaan pimpinan Datuk Seri Panglima Haji ini sebuah kerajaan yang berfungsi. Beliau telah menggerakkan kerajaan dan jentera kerajaan di peringkat negeri dengan begitu baik sekali. Bukan setakat berfungsi saja, tapi cemerlang nih. Betul. Sebab kalau saya bertemu dengan mana-mana kepimpinan di peringkat tertinggi dan di peringkat pertengahan, di peringkat kerajaan negeri, rata-rata penjawat awam di negeri memberikan pengiktirafan dan pujian kepada style Ketua Menteri kita memimpin, walaupun beliau tidak tegas kata orang, beliau tidak spoken kata orang, tapi beliau melakukan kerja dan alhamdulillah ini merupakan cara-cara dia moderate, salah satu pencapaian terbaik kita. Dan ada juga orang tanya dengan saya, apa yang rakyat dapat hasil daripada peningkatan duit kerajaan ni, dana kerajaan. Kalau kita mau cerita di sini Saudara Ras panjang. Tapi mungkin kita petik sikit-sikit lah. Mungkin kita tengok selepas, mungkin fasa pemerintahan ataupun pentadbiran itu, selepas collection dan implementation. Bab implementation ni sebenarnya kita pun mau tahu sejauh mana Datuk Seri Panglima Jiji akan bawa kita punya pentadbiran kerajaan ni ke arah mana, dan apa dia punya hasil kepada rakyat ataupun pentadbiran kerajaan itu sendiri, physically, badan eksekutif itu, JLC dan everything yang berkait dengan pemerintahan Ketua Menteri ini. Dia, kalau saya boleh bagi 1-2 contoh lah yang berkaitan dengan orang muda. Sebab bila kita cerita tentang hasil ni, kita perlu sentuh dan kita ceritakan apa yang orang muda dapat. Sebagai contoh, Saudara Ras, dalam bidang pendidikan lah contohnya, kerajaan negeri telah memperkenalkan pelbagai inisiatif baru yang sedia ada tu diteruskan. Tapi kita tidak ceritalah sebab itu program sedia ada. Ini program baru, hasil daripada peningkatan dana kerajaan yang dibawa oleh Ketua Menteri kita. Yang pertamanya pelaksanaan program yang namanya bantuan tunai pendaftaran IPT Budi yang diberikan kepada RM2,000 untuk anak-anak Sabah yang melanjutkan pengajian ke ijazah sarjana muda, RM1,500 untuk anak-anak Sabah yang lanjutkan pengajian ke peringkat diploma asasi dan matrikulasi. Bilangannya cukup besar, cukup banyak. Sejak tahun 2021, bilangan yang telah mendapat manfaat daripada program ini lebih daripada 5,000 orang untuk program Budi ini. Dan saya cek dengan agensi yang melaksanakan program ini untuk tahun ini, 2023, seramai 536 orang sudah mendapat bantuan ini untuk tahun ini. Dan saya kira untuk tahun ini, selepas keluar keputusan STPM 2 minggu lepas, pelajar-pelajar akan melanjutkan pengajian ke universiti, ijazah sarjana muda, diploma. Angka ini akan meningkat dan pada saya akan melebihi jumlah pada tahun lepas 5,000 lebih itu, mungkin 6,000. Dan kita di peringkat kepimpinan pemuda, antara peranan kita mau bagi tahu sama anak-anak ataupun adik-adik kita ni, kerajaan ada sediakan bantuan ini. Sebab Saudara Ras, isu kita di Sabah ni adalah ketidaksampaian maklumat, bang. Bila kita turun pergi ground, budak-budak ni tak tahu apa itu Budi, dia bilang kan. Sedangkan orang boleh mendapat manfaat besar. 2,000 tu jumlah yang kecil, tapi boleh bantu ibu bapa terutamanya untuk mengurangkan kos, meringankan bebanan untuk menghantar anak-anak ni ke pelajaran. Katalah anak ni dia dapat beli tiket mahal, kan, beli barang pun mahal. Jadi 2,000 ni, ini 2,000 ni, ini bukan untuk masa dorang belajar, ini uang pendahuluan untuk bantu dorang untuk mendaftar universiti. Dorang boleh guna untuk membayar iuran sebahagian, beli barang-barang dan sebagainya. Dan kalau sempat beli tiket, ini merupakan program baru untuk anak-anak kita, namanya Budi. Jadi adik-adik di luar sana, ambil kesempatan ini, peluang yang ada ni. Apply, dia senang saja. Google saja Budi. Google, apply. Dan seingat saya lah, 95% akan diberikan kelulusan oleh kerajaan negeri. Sebab dia ada syarat-syarat jugalah. 90%. Dia ada syarat juga. Dia kena layak masuk universiti. Ada juga orang yang apply yang tak layak. Jadi dia tapi yang penting surat tawaran tu ada lah. Surat tawaran tu ada, boleh pergi lah. Itu Budi. Ada satu program lagi namanya Bakti. Yang ini
memanfaatkan adik-adik kita di sekolah menengah Okey. yang akan menduduki peperiksaan SPM dan STPM, Wow, termasuk sekolah menengah pun stamp. dapat Dia dapat RM200 lah sebelum dorang ambil Okey. exam. Alright. Duit ini saudara ras dorang boleh beli untuk peralatan peperiksaan, kalkulator contoh. Okey, Dulu okey. kita belajar kalkulator ni Oh, mahal. susah. Pinjam-pinjam kita. Pinjam-pinjam kita. Tapi masa exam tak boleh pinjam. Kan terpaksa Ya, beli juga. terpaksa beli juga. Susah ni. Ya. Tapi kerajaan negeri melihat kepayahan tu dia sediakan. Dan kita harap pelajar-pelajar yang dapat ni dia guna dengan sebaik mungkin lah RM200 Okey, ni. nampak simple, tapi benda ni saya tengok holistik, menyeluruh dan dia rapat. Dia sangat rapat dengan keperluan-keperluan student, pelajar-pelajar yang tengah meneruskan pengajian lah. Betul. Itu yang saya tengok. Okey, selepas tu macam mana bakti ni? Okey, bakti ni penyaluran dia akan diserahkan kepada pihak sekolah dan PPD. Okey. Di peringkat mereka yang akan menentukan siapa yang layak dapat dan siapa yang tidak layak dapat. Tapi Ketua Menteri beberapa bulan lepas beliau sebut kita bagi dengan semua pelajar Sabah yang menduduki peperiksaan SPM, STPM dan STAM. Jadi no issue lah, dan kita harap pelajar-pelajar dapat memanfaatkan bantuan kerajaan ini dengan sebaik mungkin. Yes. Saudara, satu perkara lagi. Ya. Kerajaan negeri dalam soal pemilikan rumah lah, ya. Okey. Sabah merupakan negeri pertama yang melaksanakan projek perumahan rakyat untuk rakyat yang miskin. Betul. Di federal kita ada PPRT namanya. Betul. Rakyat yang miskin boleh apply melalui IKASI dan sebagainya. Dengan adanya peningkatan dana kerajaan hasil kerajaan negeri itu, kerajaan negeri telah memperkenalkan satu program untuk perumahan ni namanya Rumah Mesra SMJ. Dan rumah SMJ. Rumah Mesra SMJ. Dan SMJ, program ini, rumah ini diperuntukkan kepada setiap kawasan Dewan Undangan Negeri sebanyak 20 buah. Banyak ni saudara ras. Setiap kawasan dia Dewan dapat 20. Undangan Negeri. Kita ada 73 Dewan Undangan Negeri. Kali dengan 70. Kali dengan 73. 33. 73 darab 20 Okey, unit rumah. Itu untuk setahun. Sebab pelaksanaan pada tahun ini sepatutnya, tahun lepas tidak sempat dilaksanakan, ialah baru dimulakan. So disebut oleh Ketua Menteri dibawa ke tahun ini. Jadi sepatutnya untuk tahun ini setiap kawasan DUN dia diperuntukkan 40 unit rumah. Okey. Cukup banyak, dan 40 ini satu angka yang baik untuk dimanfaatkan. Sebab kita ada ramai rakyat yang tidak ada rumah. Betul. Di kawasan-kawasan Ya, rumah pedalaman, mau rumah mau runtuh dan sebagainya. Apa ni, rumah reban ayam. Ya. Jadi kita harap program ini dapat dimanfaatkan sebaiknya lah, dan agensi pelaksana kena bantu Ketua Menteri. Ya. Sebab ini idea yang cukup baik. Agensi pelaksana kena percepatkan, segerakan pelaksanaan. Jangan sabotaj lah. Yang kena buat segera. Ya. Model pun sudah ada, kita lancarkan, Ketua Menteri lancarkan di Kuala Penyudah Menumbuk tahun lepas. Cukup cantik rumah ni. Lebih cantik daripada sudah ada model sudah ada. Sudah okey, cantik. Lebih cantik daripada rumah PPRT yang federal buat. Alright. Dari segi bahan dan sebagainya pun saya fikir dia lebih dari berbanding dengan PPRT. Jadi sudah ada diumumkan, kita harap dapat dilaksanakan lah, dapat membantu mereka yang memerlukan untuk mendapat penginapan yang lebih selesa. Ini impian Datuk Seri Ketua Menteri kita. Ya. Dan patut dilaksanakan cepatlah benda ini. Bukan setakat itu saudara Ras. Ya. Baru-baru ni ada satu program dilaksanakan Majlis Perundingan Pelajar Sabah. Ini yang best ni. Program ini dia menghimpunkan pemimpin mahasiswa daripada seluruh IPT, seluruh Malaysia, betul. IPTS, IPG, anak Sabah. Pelajar anak Sabah. Anak Sabah. Berkumpul dorang ni di Ming Garden Hotel, 120 orang. Ketua Menteri hadir untuk dengar. Salah satu idea yang Ketua Menteri terus quote, dia umum adalah cadangan untuk melaksanakan rumah transit belia SMJ. Wow. Okey. Maknanya ini untuk belia pun ada. Untuk belia pun ada. Ini isu yang sangat dekat dengan saya. Okey. Kemarin pun saya jumpa dengan pihak KPKT dan juga LPPB untuk bincang. Belum ada keputusan, tapi sudah ada jalan untuk macam mana cadangan ini boleh dilaksanakan. Dan saya terkejut kemarin bila jumpa dengan KPKT itu, disebut sudah diumumkan dalam cabinet meeting. Untuk dilaksanakan. Laju. Maknanya di peringkat kementerian yang agensi yang melaksanakan kena segerakanlah, dan insya-Allah kita akan cuba bantu untuk macam mana program ni dilaksanakan. Apa program ni? Rumah transit belia SMJ ni pada awal pilot project ni saudara Ras, dia akan membantu dua golongan. Satu, golongan mahasiswa. Sebab pelajar-pelajar mengadu dengan Ketua Menteri. Ketua Menteri ni saudara Ras, dia jumpa dengan kumpulan mahasiswa ni cukup banyak. UMS, UM, dia sangat rapat dengan sangat orang muda. Rapat. Jadi setiap kali jumpa pelajar, inilah isu yang diketengahkan. Okey. Perumahan ataupun penginapan. Jadi Ketua Menteri simpan itu isu.
Jadi bila ada program yang besar, beliau terus setuju. Announce terus. Ya, tapi tengoklah implementasinya macam mana Yes, supaya yes. tidak ada isu di belakang hari lah kan. Mhm. Yang kedua, pekerja-pekerja muda. Kita faham bila satu orang anak muda ni bekerja, ada isu lambat dibayar gaji. Betul. Itu Kalau saya dibayar gaji awal pun masa mula-mula kita kerja ni saudara Ras, kita ada isu, ada masalah wang sikit lah. Jadi bila melihat kenaikan harga barang, keperluan tanggungan itu, tu. kerajaan negeri setuju untuk masukkan kategori yang kedua ni untuk menikmati rumah transit beli SMJ ni lah. Tapi pada saya ini bukanlah rumah untuk diduduki dalam tempoh masa Dia yang panjang. transit Transit maksudnya. saja. Maksudnya dia untuk startup. Sekejap saja. Mungkin dalam 6 bulan 6 bulan kurang 6 bulan setahun ke begitu. 6 bulan dia kena cari rumah yang lebih selesa lah. Yalah, Untuk 6 bulan kalau menyewa sekarang pun sebuah rumah tu 1,500 juga. Betul. Kan yang komplit. Jadi 6 bulan tu memang dia punya burst lah startup. Begitulah kan. Jadi saya fikir akan ramai orang-orang muda termasuk golongan mahasiswa dan pekerja-pekerja muda ni akan mungkin happy lah. Yang ini umur sampai berapa ni yang boleh apply ni? Itu pun kita belum tetapkan lagi. Nanti kalau sudah tersedia syarat-syaratnya mungkin pihak yang berwajib lah akan umumkan. Tapi kita akan bersama untuk bagi cadangan sebab ini idea yang cukup bagus. Ya, betul. Untuk dimanfaatkan oleh orang muda di Sabah lah. Yalah, kita tidak dapat directly manfaat tu secara bentuk kewangan apa semua, tapi daripada material kemudahan yang boleh meringankan kita punya tanggungan bulanan itu pun penting juga. Betul. Begitu. So, kalau kita tengok kerajaan sudah bagi startup kira macam boost lah untuk diorang memulakan kehidupan. Mungkin ada yang ramai yang kita dengar pasal yang baru berumah tangga, baru ada anak kecil, anak yang pertama apa semua, kos bayar itu, bayar ini sampai husband and wife terpaksa kerja bersama-sama untuk menanggung. Lepas tu bila tinggal anak apa semua tu kena hantar nursery lagi. Jadi bila ada rumah ni dia jadi boost untuk untuk pasangan ataupun keluarga-keluarga belia ini menyimpan duit begitu ataupun menggunakan duit itu kepada benda yang lebih penting di tempat yang lain. Begitu? Betul. Okey. So, kita ini mungkin bonus lah, kita mau tanya lah sedikit apa semua kan. Isu kenaikan harga barang. Okey, kita faham sejak sewaktu pemerintahan bosku Najib, okey, dia telah menghapuskan sistem kabotaj ini. Dan kita faham antara sebab terbesar kenaikan harga di Sabah ni lebih tinggi daripada Semenanjung adalah postage daripada pelabuhan Klang itu pergi ke Kota Kinabalu, Sepanggar. So ada kos di situ dan menyebabkan player-player dalam market ni dia menaikkan harga barang. Kita di Sabah ni terpaksa menanggung kenaikan harga barang tu dengan begitu tinggi ya. Saya rasa 2 kali 3 kali lipat apa semua. Ada apa perancangan yang amat berhormat Ketua Menteri ni dalam konteks yang ini pula? Ya, pada saya bila berbincang soal harga dia memang kita kena kolaborasi dengan Kerajaan Persekutuan. Dan saya fikir Dato' Seri Panglima Haji Ji ni sangat rapat dengan Kerajaan Persekutuan. Dengan siapa pun dia ni boleh bekerja. Dengan Dato' Seri Panglima Haji Ji, sebelum ni Dato' Seri Ismail Sabri, sebelum tu Tan Sri Muhyiddin. Beliau sangat akrab dan sangat memberikan kerjasama. Dan saya fikir insya-Allah dalam soal peningkatan harga barang di Sabah dengan adanya hubungan yang erat dalam kalangan Kerajaan Negeri dan Persekutuan, isu-isu apapun, isu kenaikan harga barang dan sebagainya, insya-Allah boleh kita kawal lah. Mungkin kita tidak boleh atasi, tapi boleh kita kawal. Saya sebut tadi keakraban kerajaan pimpinan Dato' Seri Panglima Haji Ji dengan Persekutuan ni, Saudara Ras, dia memungkinkan kita telah mengecapi pelbagai nikmat melalui soal hak kita dalam Perlembagaan Persekutuan, hak kita dalam Perjanjian Malaysia 1963. Sebab ini dua isu ni merupakan perkara yang sering dimomokkan di media sosial terhadap Dato' Seri Panglima Haji Ji. Ini juga antara success story yang mungkin orang tak tahu, tapi kita perlu ceritakan. Mungkin kita tak boleh cerita panjang lah sebab bukan mediumnya kali di sini. Tapi antara keberjayaan pimpinan Dato' Seri Panglima Haji Ji mungkin boleh juga masuk secara tidak langsung dalam soal berbangkit, termasuk soal harga barang dan sebagainya. Bagaimana kerajaan negeri ini dengan hikmah, dengan sistem yang sangat efisien, kita telah berjaya
memperolehi beberapa hak kita melalui MA63, melalui perlembagaan persekutuan yang mana ada hak kita di situ. Antara contoh, dalam perkara 112C dan 112D, yang mana kerajaan persekutuan perlu memberikan geran khas kepada kerajaan negeri Sabah dan Sarawak. Kalau kita lihat saudara rasa, bermula tahun 1963 sampai tahun 2021, pemberian khas persekutuan kepada negeri itu tidak pernah meningkat. 25.6 juta, lebih kurang begitulah. Kalau bukan 25.6 juta, 26.5 juta, antara dua itulah. Ini adalah angka yang kecil untuk membantu negeri yang besar macam Sabah dan Sarawak. Tapi bermula tahun 2022, setelah ada rundingan, itu yang saya sebut, Ketua Menteri ini dia tidak populis, Pak. Dia nak menonjol. Tapi dia buat kerja. Dia buat kerja punya orang. Apabila berlaku perundingan dan sebagainya, angka ini telah meningkat. Sabah telah mendapat hasil ataupun geran khas ini, peningkatannya lebih 4.7 kali ganda. Daripada 25.6 juta kepada 125.6 juta pada 2021-2022. Dan pada 2023 angka itu ditingkatkan lagi kepada 300 juta. Dan ini merupakan satu kejayaan dari segi macam mana cara kerajaan negeri itu berunding dengan kerajaan, negosiasi dengan kerajaan persekutuan. Kita tak nampak ada pergaduhan pun. Tapi ada dia punya hasil. Tapi betul, saya sendiri membaca laporan peruntukan daripada kumpulan wang yang disatukan itu. Jadi pada tahun ni saya tengok ada grant itu. Itu yang saya bandingkan kepada tahun yang sebelum-sebelum ini, dia tidak. Baru tahun ni ada. Dan dia menjadi benda yang besar lah untuk orang Sabah lah. Sebenarnya isu ni diperjuangkan sejak dulu. Kita punya bekas Ketua Menteri, pemimpin-pemimpin di Parlimen, DUN, isu ni diperjuangkan. Diperjuangkan juga. Kita punya hak 40% kalau saudara betul. Dalam MA63 diperjuangkan. Tapi beza dengan Ketua Menteri kita ni, perjuangan yang diletakkan oleh Ketua Menteri kita ni, dia ada sistem dia, strategi dia. Ya, itu dalam soal menuntut geran khas persekutuan. Melalui hak kita ataupun perjuangan kita untuk mendapat cukai jualan melalui petroleum, royalty disebut. Ini pun ada juga diperjuangkan sejak sekian lama. Tapi sejak Ketua Menteri ini kita telah mencapai kutipan yang signifikan. Apa kerajaan buat? Bila Datuk Seri Panglima Haji Ji jadi Ketua Menteri sejak, dia panggil orang-orang pakar. Waima daripada luar negara pun, orang Sabah ada tinggal di China, ini saya tidak ingat nama dia, digunakan tenaga dia di negara tu. Tapi bila dibuka ruang untuk berbakti semula. Iya, jadi Ketua Menteri bincang dengan dia, dia datang ke Sabah, dan dia memberikan ujahan dan juga pandangan yang cukup bernas. Akhirnya apa saudara Ras? Antara langkah awal kita untuk ikat Petronas ni supaya komit dengan kerajaan negeri, kita telah memeterai CCA, Commercial Collaboration Agreement. Melalui CCA inilah kita telah meletakkan terma-terma syarat-syarat, Petronas kena komit, kerajaan negeri kena komit, dan akhirnya alhamdulillah bermula tahun 2022 kerajaan negeri telah mula mengutip royalty ataupun kita sebut sebagai cukai jualan petroleum ni sebanyak 2.45 every year bermula tahun 2022. Dan ini merupakan satu strategi yang berkesan. Sebelum ni ada diperjuangkan, saya tidak nafi, tapi perjuangan itu hanya di mulut, di dewan, tidak ada strategi. Tapi Ketua Menteri kita dengan keterbukaan beliau untuk membawa ramai rakyat Sabah untuk bersama-sama beliau, itu strategi akhirnya alhamdulillah hari ini bukan sahaja royalty itu meningkat, tetapi Sabah juga telah mendapat peluang yang cukup besar dalam industri hiliran oil and gas ni. LNG. Selalunya hiliran ni sebenarnya orang nampak yang bisnes utama tu, tapi hiliran ni sebenarnya besar juga ni. Betul. Taman Perindustrian di Sepitang, Samor, kemudian di Kimanis. Mungkin sebelum ni kita tidak tahu, hasilnya bukan semua dapat ke Sabah, tapi melalui rundingan dan strategi yang saya sebut tadi, pelan-pelan kita sudah mula mengutip lebih besar. Penguasaan, kawal selia dan juga hasil tu dapat kepada negeri lah, termasuk di Samur dan juga di Kimanis. Ini antara perkara yang Ketua Menteri tidak pernah cerita, tapi saya kena cerita. Supaya orang muda terutamanya tahu bagaimana kerajaan pimpinan Datuk Seri Panglima Haji ini dia mentadbir kerajaan. Bukan, sebab masalah kita di Sabah ni, kita tidak nampak ataupun kita tidak mencari. Ini konsep yang tabayun ni. Dan apa yang jadi, kita selalunya memberontak dan terus menghukum tu. Itu jadi bahaya. So apa sandaran kita untuk terus bersabar? Itu selalu yang kita dengar lah kan. Jadi nampak
bila orang tidak yakin dengan kepimpinan itu yang jadi goyah tu. Betul. Cuma ya style yang amat berhormat Ketua Menteri ini dia lenient, dia tidak mau tunjuk apa semua, dia just kerja. Kerja saja. Ya. Betul. Saya setuju. Yang isu tentang oil and gas ni bukan je isu kita mau tuntut hak dalam royalty dan sebagainya. Ada cerita juga, mungkin saudara pun pernah dengar, ada 2 syarikat yang mengaut hasil negeri di perairan Sabah di Kota Kinabalu. Ya. Lama diorang nak bayar cukai ni, saudara. Apabila kerajaan negeri dapat detect, kita berunding, diorang masih bertegas untuk tidak membayar. Adalah dia punya klausa-klausa. Jadi amalan kebiasaan selama ni macam tiada kan. Betul. Tapi apa yang kerajaan negeri buat, kita gunakan kita punya hak ataupun kita punya kuasa, permit pekerja dan sebagainya untuk bukan juga gertak bani. Kita mau bagi tahu orang, kau kena ikut peraturan undang-undang negeri. So, peraturan itu sudah ada di situ. Sudah ada. Dorang guna dorang punya hujah, kita guna hujah kita, akhirnya hujah kita tu lebih besar, lebih bagus. Akhirnya dorang membayar cukai. Taklah besar, 90 juta begitu saja. Oh, itu besar. Tapi itu cukai dapat kita perolehi dan kemudian cukai itu dapat dipulangkan kepada rakyat lah. Sampai tahap macam tu, sampai tahap macam tu. Ini agresif. Kerajaan buat. Sebab ialah kita tak mau ada syarikat luar datang, waimah pelabur, ambil hasil daripada kerajaan negeri. Akhirnya kerajaan negeri tak dapat apa-apa. Jadi kita cek apa yang kita dapat, yang patut kita dapat tu kita ambil. Kita tak ambil hak orang, tidak. Betul. Kita ambil hak kita saja. Apa yang sepatutnya. Iya. Dan alhamdulillah ini ketegasan yang itulah saudara Ras. Kita punya Ketua Menteri ini bukan jenis yang populis. Tapi dia jadi kerja. Ini yang kerajaan ada. Ini yang rakyat dapat sebenarnya. Betul. Dan caranya juga ni sangat different, sangat berbeza dengan amalan yang sebelum-sebelum ini. Mungkin ialah player-player yang di sekitar itu mungkin rasa alien. Benda ni baru apa semua. Jadi itu yang mematahkan hujah-hujah diorang bila perundingan dengan Ketua Menteri inilah. Dengan peraturan Ketua Menteri. Betul. Okay. So kita pergi sesi closing ni. Cikgu. So kita ada challenge question Bahaya ni soalan. soalan. Ini bahaya ni soalan. Pilih dia. Okey. Mati karan atau mati air? Aduh, mati karan, mati air Mati karan lah. Oh, mati karan. Okey. Nasi kuning atau mi tauhu? Oh Ina, dua-dua di tahu ni. Ya. Macam tak tahu bini saya orang tahu ni tahu. Nasi kuning. Nasi kuning. Okey. Durian atau tarap? Durian. Okey, tajuk. Makan atau tidur? Aduh. Makanlah. Okey. Orang kerja dia makan dulu. Okey. Gunung atau laut? Saya takut laut ni, saudara. Saya pilih gunung. Gunung Gunung ada sejuk sikit. Okey. Surya atau Imago? Imago. Mungkin komplit di situ Anak saya suka habis itu. Oh, okey. Okey, biru atau merah? Warna kegemaran saya biru. Biru. Okey Alright. Kereta atau motor? Kereta. Okey. Ayam atau ikan? Ayam. Okey, yang last ni saya tahu ni jawapan dia ni. Aduh, ini soal. Ini saya sudah tahu ni jawapan dia ni. Dan selalu jadi kami punya gurauan jugalah. Okey, MU atau Sabah FC? Ini boleh nak jawab ke ni? Kita reserve dulu. Macam mana? Producer boleh kita reserve dulu ke? Sebab saya tahu benda ni sangat sensitif, sangat saya banyak. Sabah. Kalau kita bagi soalan tu kan dia cakap MU atau Liverpool. Mungkin senang. Tapi kalau MU dengan Sabah FC, dia ada bahaya sikit. So macam mana ni? Sabah saya tengok di stadium. Okey. MU saya tak pernah tengok lagi. Tapi saya banyak baju MU dibanding baju Sabah. So dua-dua pun kita okey. Kita ada kita punya minat sendiri dan kita tidak lupa dengan kita punya semangat patriotik itu sendiri. Okey? Mungkin sampai di sini saja episod kali ini. Terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Azrul yang sudi datang ke podcast episod kali ini. Bersama kita lagi seterusnya di episod yang seterusnya. So stay tune. Terima kasih banyak-banyak kerana menonton dan terima kasih Sabah Info.